Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kali ini, Ustazah Hartini. Kali ini kita pergi kepada Pendidikan Islam SPM KSSM. Tajuk kita kali ini iaitu panduan menjawab. Jadi, macam manakah yang kita nak tahu tentang panduan menjawab ni? Okey, kita lihat yang pertama. Kita kena kenal kata tugas soalan. Okey, kata tugas soalan. Apakah dia kata tugas soalan tersebut? Nyatakan, berikan, senaraikan, terangkan, jelaskan, huraikan. Kata tugas soalan ini memang biasa ada di dalam soalan SPM. Sama ada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kemudian kita kena kenal soalan pengajaran. Macam mana cara nak menjawab pengajaran? Pengajaran biasanya ada pada soalan 1 iaitu bidang Al-Quran dan bidang hadis. Jadi cara menjawabnya, yang pertama sekali kita hendaklah mulai ayat kita dengan kita hendaklah. Kemudian kita gabungkan dengan isi. Apakah isinya itu? Iaitu isi yang berkaitan dengan ayat yang diberi ataupun hadis yang diberi. Kemudian kata hubung. Kata hubung itu adalah penanda wacana yang dibolehkan, iaitu suka atau kabus. S itu supaya, U itu untuk, K itu kerana, A itu agar. Ataupun kabus, K kerana, A agar, B bagi, U untuk, S supaya. Kemudian barulah kita gabungkan dengan huraian. Huraian hendaklah kita tulis berkaitan dengan isi. Okey, itu adalah cara bagaimana kita nak menjawab soalan pengajaran. Soalan perbezaan. Biasanya soalan perbezaan ini ada pada soalan nombor 3 iaitu bidang fiqh. Jadi bagaimanakah nak menjawab soalan perbezaan? Yang pertama sekali bentuk jadual. Jadi kita bentuk jadual yang mana ada 3 kolom. Kolom yang pertama, aspek apa yang kita nak bezakan. Kolom yang kedua dan kolom yang ketiga adalah perkara yang nak dibezakan. Contohnya seperti korban dan akikah. Korban dan akikah merupakan soalan yang selalu ada tentang perbezaan antara korban dengan akikah. Jadi bila kita buat dalam bentuk jadual, jawapan kita akan berada dalam satu baris. Jadi jawapan kita akan selari. Dan untuk kolom yang pertama tadi, kita letak aspek. Aspek apa yang nak dibezakan? Aspek masa, aspek tujuan. Okey? Jadi dalam soalan perbezaan ada 3 kolom. Kita bentukkan jadual kita itu 3 kolom. Kolom yang pertama aspek yang nak dibezakan, kolom yang kedua dan kolom yang ketiga adalah perkara yang nak dibezakan dalam soalan. Okey, seterusnya. Kenal soalan istilah. Soalan istilah ini adalah maksud-maksud yang ada di dalam bidang Al-Quran, hadis, fiqh, akidah, sirah dan tamadun Islam serta akhlak. Jadi, untuk nak mendapat markah penuh, setiap istilah kita kena tahu kunci jawapannya ataupun kata kunci jawapannya. Sebagai contohnya, Ar-Raqib. Ar-Raqib ni kita tahu Allah Maha mengawasi. Tetapi kita kena mulakan jawapan kita dengan
Nama Allah yang menunjukkan bahawa. Okey, itu adalah kunci jawapan. Okey, ayat yang lengkap iaitu kita kena hafal maksud istilah. Peruntukan markah sebanyak 2 markah. Kenal soalan kebat. Okey, kebat ini kita tahu ada 4 elemen penting yang perlu ada di dalam menjawab soalan kebat. Yang pertama adalah isi, yang kedua dipanggil huraian, yang ketiga huraian lanjut dan yang keempat kesimpulan. Apabila kita membuat isi, kita nak sambungkan dengan huraian, kita gunakanlah penyambung ayat atau kata hubung, kabus atau sukar. Kemudian kita letakkan huraian lanjut iaitu kesan atau dalil daripada Al-Quran dan hadis ataupun perumpamaan ataupun peribahasa. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan mulai ayat dengan kita hendaklah dan ada mengandungi huraian menggunakan kata hubung, sukar atau kabus. Soalan kebat mesti wajib dalam perenggan dan satu perenggan. Dia tidak dilarang membuat dalam bentuk poin. Menggunakan penanda wacana yang dibenarkan iaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Dalam soalan kebat, penanda wacana yang tidak sesuai, yang mana tidak dibenarkan iaitu menggunakan dan, serta, selain itu, selanjutnya, seterusnya. Okey. Soalan kebat jangan menyalin semula stimulus. Stimulus adalah perkara yang dikaitkan untuk dijadikan isi. Contohnya seperti wasatiyah, pemangkin kecemerlangan ummah. Jadi, itu adalah ayat stimulus. Jadi soalannya, huraikan hujah anda berkaitan penyataan di atas. Kita tak boleh salin semula perkataan yang ada dalam stimulus. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.